الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa yang berpagi-pagi ia aminan dalam keadaan aman fi sirbihi terhadap dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mu'afan fi jasadihi, sihat jasadnya. Indahu qutu yaumihi, padanya ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makanan untuk hari itu. Faka'annama hizas lahud dunya, maka dia seolah-olah orang yang telah diberikan keseluruhan nikmat dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk menyambung pengajian kuliah pagi ataupun kuliah subuh ni. Alhamdulillah, selepas daripada kita cuti saat sempena sambutan kemenangan kita, iaitu Al-Fitri Al-Mubarak, maka pada hari ini kita sambung pada muka surat 152 dalam tajuk ambillah dunia sekadarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambillah dunia sekadarnya. Saya baca hadis yang di bawah sekali itu, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang berpagi-pagi, maknanya siapa yang Tuhan bagi kelapangan pada dia sehingga dia dapat hidup pada hari yang berikutnya yang dimulakan dengan waktu pagi. Bila mana dia telah memulakan saat-saat paginya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aminan, dalam keadaan dia aman, fi sirbihi, pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, sihat tubuh badannya, indahu qutu yaumihi, pada hari itu ada makanan yang dia nak makan, faka'annama haidas lahu dunya, maka dia seolah-olah telah mendapat kenikmatan dunia semuanya. Hadis riwayatkan daripada Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Baik. Nabi kata, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menjelang waktu paginya aminan fi sirbihi, dia aman terhadap dirinya. Alhamdulillah, yang pertama sekali, kita di Malaysia ni Tuhan bagi nikmat ini masih kekal. Bila mana kita bangkit pagi, jadi kita tu tidak ada ketakutan. Macam orang yang duduk di negara perang, macam di Iraq, macam di Syam, Syria dan sebagainya. Mereka duduk dalam ketakutan sebab negara mereka negara perang. Jadi kita ni bila mana kita bangkit tidur macam biasa, tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga orang yang bangkit pagi sekalipun negara ni bukan negara perang pun, tapi bangkit serabut lah. Pasal banyak pasal. Kadang-kadang sebab hutangnya banyak. Bangkit pagi pun ingat Allah. Orang ni bila berhutang ni, dia tidak akan tenang. Sebab itu Nabi kita SAW, di antara doa yang Nabi kita ajak, wa na'udzubika min, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal, wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Itu doa yang Nabi kita ajak. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ini doa ni elok kita baca pada waktu pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, kami berlindung dengan Engkau daripada al-'ajzi wal kasal, daripada lemah dan malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada pengecut dan juga bakhil. Wa na'udzubika, dan kami minta perlindungan Engkau daripada min ghalabatid dain, daripada kami diliputi hutang, wa qahri rijal, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekerasan orang terhadap kami. Cuba tengok hadis ni. Kita ni nak hidup, kita hidup ni mula pagi. Bangkit tidur, bermulalah kehidupan baru untuk hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita bangkit tidur, kita pun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas Dia mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Tahun ni
betul yang luar biasa. Dalam bulan Mei saja kita dah kehilangan hampir 100 orang ulama di seluruh alam ni. Saya tengok kemarin senarai dalam 80 orang lebih ulama di seluruh alam meninggal dunia. Maknanya lampu-lampu besar dunia dah banyak yang terpadam. Berarti dunia kita sedang malam. Ataupun kalau kita kata ulama-ulama ni mereka ibarat seperti paku-paku yang besar. Di paku-paku tu telah pun dicungki keluar. Seperti dunia kita dalam keadaan bahaya. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mintalah perlindungan Allah bila bangkit pagi selepas daripada sembahyang subuh, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, baca 41 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca 41 kali. Banyak bahaya yang sedang menanti depan kita. Yang pertama, Covid ni kita disuruh untuk membiasakan diri ataupun belajar hidup dalam keadaan Covid, duduk dalam masyarakat. Kemananya kita akan hidup dalam norma-norma baru. Kita akan hidup dalam cara-cara baru. Di antara cara-cara barunya yang jelas nyata, sebelum ni kita tak pernah pakai mask, hari ni kita hidup kena pakai mask. Kita masuk supermarket, sebelum ni kita masuk biasa-biasa, lepas ni sekarang kita masuk, kita kena orang tembak diri kita, orang nak tengok suhu, demam tak demam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ini. Tak tahulah sama ada macam mana kita nak hidup lepas ni, macam mana kita tak tahu. Masjid tak boleh pergi lagi. Sembahyang Jumaat lain daripada biasa-biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kenduri kenara tak boleh buat lagi. Berimpun tak boleh berimpun lagi. Jadi kita kena hidup dengan cara-cara baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ancaman Covid. Ancaman-ancaman lain dalam ilmu Allah kita semua tak tahu. Kita sedar ataupun tidak. Dalam Ramadan saja dunia telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah berlaku gegaran gempa bumi sebanyak 9,000 gempa bumi seluruh dunia. Sedar tak? Hari raya kedua, Allahumma salli ala sayyidina, hari raya berapa? Hari raya keempat. Hari raya kedua, ada satu orang sahabat saya tu demai, dia tunjuk hari raya kedua tu berlaku 350 lebih gempa bumi dalam satu hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling dekat, gempa bumi dekat dengan kita di Aceh. Kadar dia punya gegaran tu besar juga. 4 poin berapa tak tahu, mana kuat. Maknanya yang berlaku semua 4 ke atas. 5 poin skala Richter ke atas. Jadi subhanallah, ni bahaya-bahaya yang duduk depan kita. Pagi-pagi bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Baca. Saya ijazahkan amalan ni pada semua. Jadi mengijazahkan 41 kali bismillahilladzi la yadurru tu, hal tu saya ijazah pada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan tinggal baca. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dan keluarga kita daripada bahaya ni, insya-Allah. Okey. Bangkit pagi ni ada orang yang bangkit dalam keadaan tak ada mood, lemah, malas nak buat apa. Dia panggil al-ajzi wal kasal. Nabi suruh kita doa dengan doa ni, Allah Tuhanku, Engkau lindungkanlah kami daripada al-ajzi wal kasal. Ni panggil tak ada mood, lemah dan malas. Kita ni kalau tak ada mood, semangat tak ada, berarti kita akan dicabut berkat pada hari itu. Orang bangkit pagi ni orang semangat nak buat kerja. Sebab itu, di antara orang tak ada mood nak buat kerja, tidak bagi.
Itu di antaranya. Jadi malas nak buat mengantuk. Tidur. Tu dia panggil al-'ajzi wal kasal. Malas nak buat apa. Sedang kerja banyak tu. Kerja banyak, kerja rumah banyak nak buat. Singki tak basuh lagi. So ada Sayyidina Muhammad. Nak tidurlah. Tu al-'ajzi wal kasal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni pagi ni usahakan jangan tidur. Seboleh-bolehnya. Jangan jadi amalan harian. Tapi kalau lama-lama sekali, sebab kita uzur, tak ada masalah. Contoh tidur lepas asar juga. Tidur lepas asar, siapa yang tidur lepas subuh, mewarisi papa. Siapa yang tidur lepas asar, mewarisi gila lagi teruk. Tapi kalau kita hari tu terletih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan situasi biasa kita hari tu. Letih sangat. Tak apa. Bukan jadi amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-'ajzi wal kasal, lemah dan malas, kita minta Allah lindungkan kita. Seorang Islam, dia tak lemah dan tak malas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, yang keduanya, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Wahai Tuhan, tolong lindungkan kami daripada pengecut dan kebakhilan. Ini pun sifat tak baik. Penakut. Pengecut. Pengecut ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang pengecut, di antara warisan daripada penyakit pengecut, dia tak sanggup membela diri dan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut, penakut. Contoh nak, kalau orang masuk rumah kita, contoh, kalau kita contoh orang naik bas contohnya, kita naik bas, tiba-tiba atas bas itu ada orang buat keluar pistol, buat keluar duit semua. Pengecut ni, dia bagi, terketak-ketak, dia tak lawan. Pengecut. Sebab itu Nabi SAW menjanjikan orang yang lawan musuh, dia mati, matinya syahid. Membela diri dia, mempertahankan keluarganya dan agamanya, matinya mati syahid. Syahid depan mata dia, tapi dia tolak syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni sifat pengecut. Orang Islam tak boleh ada sifat ni. Dia kena buang sifat tu. Orang Islam dia kena ada sifat berani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kadang-kadang macam-macam takut. Hantu takut, orang takut, takut belaka-belaka. Kita ni, subhanallah, kita kuat dengan Allah. Ataupun kita kuat dengan kawan kita. Nabi kata, al-mu'min qawiyyun bi akhih. Orang beriman itu kuat dengan saudaranya. Maknanya, dalam apa segala, iaitu Islam, seluruh kita cari kawan yang benar. Kawan yang baik, kawan yang bagus. Kawan yang boleh bantu kita dalam semua perkara, dalam kita meneruskan kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengecut, leceh, jangan pergi ada. Kena berani. Berani kerana benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kebenaran tu menyebabkan kita berani. Tiba-tiba takut untuk membela kebenaran. Nabi kita larang. Nabi tak bagi. Nabi suruh berdoa, buang penyakit sifat tu. Lepas tu bakhil. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Penyakit bakhil. Bakhil ni kedekut. Guru saya kata, Sallallahu Alaihi Muhammad, orang ni, dia sebelum bakhil, dia ada satu penyakit sebelum bakhil. Dia panggil berkira. Berkira. Berkira ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh berkira ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak buat kebajikan. Tapi dia berkira-kira, dia pandai matematik pula. Nak buat kebajikan berkira. Buat kebajikan ni boleh pahala. Salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pahala. Contoh nak salli ala Sayyidina. Baik. Contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat kerja dapur contohnya. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dia tu, Tuhan bagi pahala dia, contoh basuh pinggan. Basuh pinggan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia basuh pinggan. Lepas tu dia tengok kak dia, adik dia tak ada. Pergi panggil dalam bilik tu, mai basuh sekali. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata hari-hari dia basuh dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya masalah kebajikan ni kena berlumur-lumur buat. Fastabiqul khairat. Kita kena berlumur-lumur buat kebajikan. Kan Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bersegeralah kamu untuk mendapat syurga yang seluruh langit dan bumi. Peluang dapat syurga, tiba-tiba bagi si adik yang buat, si kak ni tak buat. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu peluang nak dapat syurga tapi tolak. Berkira dalam perkara yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkira dalam benda yang baik. Saya buat dah. Cik buat dah. Rikak lah pula. Dah, benda ni, benda berlumba-lumba. Jadi saya ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Tuhan bagi mak ayah masih ada, bergelutlah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk mendapat keberkatan mak ayah. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar. Cerita dah. Banyak kali dah. Nabi langkah tangga yang pertama, Nabi kata amin. Nabi langkah tangga yang kedua, Nabi kata amin. Nabi langkah tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Para sahabat pelik hari tu, para sahabat rasa pelik. Mereka tak pernah rasa pelik melainkan hari tu Nabi tak pernah buat amin, amin, amin 3 kali. Habis daripada Nabi berkhutbah, para sahabat tanya, Rasulullah tadi pasal apa Nabi duk kata amin, langkah amin, langkah tangga kedua amin, tangga yang ketiga amin. Nabi kata suatu mana aku langkah tangga yang pertama, Nabi kata rarima anfu rajulin, rugilah, celakalah orang yang ada mak ayah tapi tidak mendekatkan dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah ada tapi tak guna peluang untuk mak ayah menyebabkan dia masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata celakalah, rugilah orang yang ala sayyidina Muhammad, dia masuk ke Ramadan, adraka Ramadan, makna dia dapat masuk dalam bulan Ramadan, dapat mendapatkan Ramadan, tapi dia masih belum diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi sungguh, Nabi kata. Yang ketiga, Nabi kata rugi sungguh orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bila mana diucapkan selawat depan dia, dia tidak berselawat balik kepada aku. Rugi sungguh, kata Rasulullah. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berkira ni sifat yang tak bagus. Lama-lama jadi kedekut. Kedekut ni macam mana? Nak bagi tenaga tu tak mau. Malah kedekut nak bagi tenaga. Tenaga nak buat baik tu, kedekut. Ni kita panggil infak tenaga, infak duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Banyak orang hari Jumaat dia hanya bagi RM1. Bila mana tabung mai depan dia, jadi dia perisi duit dulu. Dia ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, ada duit RM20, ada RM50, ada RM100. Dia ambil RM1 juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan dia tahu tak, dia bagi tu dia balas Tuhan. Kalau dia bagi 10, dia sudah dikira telah memberi sebanyak 100. Kalau dia bagi 20, dia telah dikira telah bersedekah 200. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni cerita dia ni. Cerita kita nak beli tanah-tanah di syurga. Relung-relung tanah ataupun ekar tanah dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa kita sayang? Taib. Maknanya kalau kita kadang-kadang orang kata macam ni. Saya ustaz, saya ikhlas RM1 lah. RM5 tak ikhlas dah. Betul tak kata macam tu?
dia kena tingkatkan ikhlas tu. Kalau kita dah ikhlas RM1, hang tingkatlah bagi RM5 pula. Sampai RM5 jadi biasa kita bagi. Sampai RM5 tu dah jadi kebiasaan, tak kedekut lah nak bagi. Bila RM5 dah dibiasa, tingkat pula sampai RM10. Bagi RM10 pula. Sampai RM10 tu dah biasa dah. Tak rasa takut dah, tak rasa sayang dah. Bagi RM10. Bila dah biasa, tingkat pula jadi RM20. Begitu tingkat. Jangan duk maintain RM1, tingkat. Sedangkan bila mana kita berinfak, Tuhan bagi lagi, Tuhan tambah lagi. Sebab tu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anfik ma fi jaybik ya'tika ma fi ghairi. Buat keluar dari poket kamu, akan masuk dalam poket kamu dari poket orang lain pula. Jangan takut keluar daripada poket kita, nanti masuk ke dalam kantung kita daripada poket orang lain pula. Jangan takut, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu la akhir sekali. Hak ni yang maksud saya. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Tuhan tolonglah, lindung kami daripada ghalabatid dain, mana diliputi hutang, tenggelam dalam hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama hutang ni, yang pertama sekali, bayarlah sekalipun sikit. Jangan kadang-kadang kita hutang orang 20,000 banyak. Kita kata nak tunggu masa esok sampai duit ada, Rasulullah Sayyidina Muhammad 2,000 sebulan nak bagi, waktu tu baru nak bagi. Jangan buat macam tu. Sampai bila pun kita tak akan boleh lepas dengan hutang. Faham tak? Mungkin orang tu kata kalau 2,000 sebulan, 10 bulan 20,000. Dia kena mula sikit. 200 boleh bagi 200. 200 sebulan. 200 sebulan. Tak kira lah berapa tahun nak habis. 200 sebulan. 200 sebulan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Taib. Dengan sebab 200 itulah Tuhan akan datangkan 2,000. Kadang-kadang orang dia kata macam ni, aku nak makan anak bini aku pun tak apa nak ada. Nak bayar hutang. Hutang dulu. Wajib hutang tu. Sebab hutang ni bahaya. Anak bini kita boleh pekin. Orang Kedah kata, apa mana pekin? Kita boleh jimat. Kita boleh jimat lagi jimat. Tapi hutang tak lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada hutang, selesai hutang. Hatta kalau kita bulan tu kita terpaksa terkerot sikit, terpaksa kurang sikit makan. Baik. Makan ni dah Tuhan tetap dah. Ada dah kat kita. Rezeki tu dah ada. Kita ni ada duit, bayar hutang dulu. Sebab kalau mati kita bahaya. Apa keberbahayaan dalam hutang? Kita tidak akan diangkat ke Illiyin. Illiyin ni di tempat Allah simpan ruh orang-orang yang beriman. Langit ketujuh. Tempat Allah simpan ruh orang-orang jahat di Sijjin. Orang ni orang baik, tapi oleh kerana hutang dia tak lepas, ruhnya akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Sijjin pun tak turun, Illiyin pun tak naik. Taib, tak ada pengiktirafan apa. Na'udzubillah. Selesai dulu bab hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kalau 200 tak boleh bagi, 200 takkan tak boleh bayar. Teruk sangat. Bila nak habis, hak tu serah pada Allah. Yang penting kau bayar. Itu kata ulama, ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Suatu yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Faham tak? Faham tak? RM20 takkan tak boleh bayar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak taruh sampai bila? Nak bayar. Kalau sehari dua ni berlaku perang fisabilillah, kita keluar fisabilillah, kita perang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan diiktiraf kesyahidan kita kalau kita masih ada hutang. Hatta orang yang ada hutang ni, nak pergi umrah pun, dia kena minta orang yang berhutang, orang yang dah berhutang, izinkan dia pergi. Umrah boleh pergi, hutang tak boleh bayar. Kalau nak pergi, Rasulullah Muhammad minta izin. Saya dah ada duit, saya nak pergi. Boleh tak saya pergi? Begitu terikatnya dengan orang yang kita berhutang jaga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menyembahyangkan orang yang ada hutang.
Nabi nak semayang, Nabi tanya, hutang ada tak dia ni? Itu sifat Nabi selalu, Nabi tanya kalau nak semayang jenazah. Nak semayang jenazah. Kalau ada orang tu berhutang, Nabi kata, aku tak semayang, minta maaf. Sehinggalah ada orang lain kata, Rasulullah, hutang dia saya bayar. Baik, Nabi kata, aku semayang. Sampai tahu tu hutang. Jangan buat main. Jadi subhanallah, sebab itu disunatkan dalam kitab Sirrus Salikin sebut, kita nak tidur malam, kena tulis hutang kita, hutang apa, tak bawah bantai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni nak tidur malam ni, sunat buat dua perkara. Yang pertama, dalam kitab tu lah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siap syirik, habuan nak ambil wuduk, lagi jaga tengah malam. Nak sembahyang tahajud. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulis hutang yang kita hutang. 2 kupang pun, 50 sen pun tulis. Sebab ni penyebab tak masuk syurga. Berat. Tak bawah bantai. Kalau tak bawah bantai lah. Ataupun bola dompet. Mana tak kok malam tu mati. Orang tak tahu kita berhutang. Hutang tadi kedai nak bayar, kata orang tu tak apalah. Kita tak ada duit kecil nak bayar. Ataupun dia kata tak apa, 50 sen tu bila-bila lah. 50 sen tu kena balik bagi tahu kat isteri. Tadi abang hutang 5 kupang tak bayar ni. Kedai tu kena payah. Sebab kita tidak mendapat ataupun tak mendapat rahmat Allah. Na'udzubillah. Jaga Allah. Jadi subhanallah, bila kita ada semangat nak bayar hutang, rezeki akan datang. Selalunya bila mana kita tak ada satu azimah, satu semangat, satu azam nak bayar hutang, ketika tu rezeki tak masuk. Dia mula susah. Semua buat tak kena. Pasal orang duk, sebab kita ni senang, kalau orang senang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang tak senang dengan kita susah. Ni fitrah dalam hidup. Hidup ni bagi semua orang senang. Sebab itu kata Waisul Qarni rahimahullahu ta'ala wa ardah, Waisul Qarni ni dia khairut tabi'in. Sebaik-baik at-tabi'in. Nak tidur malam dia kata macam ni, wahai Tuhanku, aku tak ada apa dah nak bagi Tuhan. Semua tak ada dah. Kalau ada orang yang tak makan Tuhan, jangan salahkan aku. Itu doa dia. Kalau ada orang tak makan Tuhan, tak ada, jangan engkau salahkan aku. Aku dah habis, aku bagilah. Aku tak ada apa dah nak bagi. Itu yang Ustaz Abid risau. Soalan Sayyidina Muhammad. Kita tak fikir. Hari ni siapa lah tak makan. Kita tak fikir. Tapi Uwaisul Qarni fikir. Aku nak bagi apa, aku tak ada apa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, dia kata macam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Allah Tuhanku, aku maafkan salah semua orang. Tuhan, jangan kira aku salah lagi. Nak tidur malam, jangan ada orang yang kita masih belum maafkan salah dengan kita. Selesai. Sebab kalau kita masih belum maafkan dia, masalah Sayyidina Muhammad, esok sekalipun amalan kita banyak, tapi kita lama di padang mahsyar sebab nak selesai kes dengan orang tu. Orang lain dah berjalan pergi syurga dah. Kita tu duduk lekat lagi tu. Berbaris panjang. Sebab kita, masalah Sayyidina Muhammad, ada kes yang kita masih belum maafkan orang. Selesai-selesailah masalah dengan orang. Hidup kita kalau tak ada orang yang kita musuh dengan dia, dan tak ada. Hidup ni kalau hidup disebut aminan fi sirbihi. Aman terhadap dirinya. Tak ada musuh, dia tak ada musuh. Tak ada orang yang ada berkelahi. Ni bila mana kita raya ni. Selesailah. Kita pun kata maaf zahir batin kan. Kosong. Itu je tu. Kalau ada orang yang salah dengan kita, selesai. Kalau kita salah dengan orang, maaf. Jadi kita minta orang maaf kita. Maknanya orang ni bila mana dia tak ada kek dengan orang, dia sebut aminan fi sirbihi, iaitu aman terhadap diri dia sendiri. Hutang tak ada, dosa dengan orang tak ada, kih dengan orang tak ada, hutang dengan orang, apa segala, semua tak ada, bangkit tenang. Bangkit seronok ya. Okey. Jadi nak bangkit bagi seronok ni, dia kena selesai dengan Allah, dia kena selesai dengan makhluk-makhluk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bangkit pagi, bangkit awal. Bangkit sebelum subuh. Paling kurang kalau tak sempat pun solat tahajud, baca subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sekurang-kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan bangkit, orang dah azan baru bangun. Orang yang azan baru dia bangkit, dia sebenarnya dia telah dikencing oleh syaitan di telinga dia. Ini hadis sebut. Dan kalau kencing orang pun kita tak mau no. Ni kencing apa ni? Kencing syaitan. Bangkit awal. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, baik. Siap nak bayang subuh. Bayang subuh ni baca dalam rakaat, baca sunat. Maksud saya semayang sunat subuh, semayang sebelum bayang subuh. Jangan tinggal. Nabi kata, man shalla raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa-siapa yang sembahyang sunat sebelum subuh, dia telah itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dunia ni kalau semua baik, dia punya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada segala-gala lagi. Kita tengok orang naik Lamborghini, hebat. Kita kata kaya. Kita tengok orang naik Rolls Royce, kita kata kaya. Kita tengok orang yang naik Porsche, kita kata kaya. Semua kita kata kaya. Muhammad Sayyidina Muhammad. Kalau satu dunia ni Porsche kita punya, semayang sunat sebelum subuh lebih baik daripada semua tu. Kalau tinggal, qadha. Solat sebelum subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama baca alam nashrah. Rakaat kedua baca alam tarakai. Baik. Guru saya bagi pedoman. Siapa-siapa yang kena penyakit bawasir, amal tu saja. Insya-Allah dia tak perlu ubat. Ubatnya ialah alam nashrah, alam tarakai. Alam nashrah baca rakaat pertama, alam tarakai baca rakaat yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bahkan kalau hak tu saja amalan dia, dia ada peluang masuk syurga tanpa hisab. Sebab di antara 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang sakit tak berubat. Tu maqamul awliya. Bila mana cara kita berubat ialah dengan kita merawat diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan banyakkan selawat, banyakkan zikrullah, banyakkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu kelebihannya. Qala man asbaha minkum aminan fi sibri. Bangkit tidur aman terhadap diri sendiri. Tak takut. Tak ada perasaan takut. Orang nak cari dia, nak cari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kejar hutang dia. Sebab ni Nabi suruh, wa na'udzubika min ghalabatid dain, daripada diliputi oleh hutang. Wa qahrir rijal. Ni alung mana dia? Wa qahrir rijal tu alung. Bila mana kita ni hutang banyak, orang cari macam kita. Orang main rumah, oi, hutang tak bayar, buka pintu. Kalau alung putih tangan. Soalan saya nama tu dia panggil qahrir rijal. Orang cari kita sebab hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau orang cari kita sempit, tinggal rumah lari malam. Baik. Mana pertubuhan. Kalau tak ada ni semua, dia panggil aminan fi sirri bihi. Bangkit tidur, tak ada musuh dengan siapa. Alhamdulillah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sihat. Tak sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sakit ni sebenarnya, sihat ni sebenarnya ialah nikmat paling besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kadang-kadang orang berniaga. Orang berniaga di atas penyakit. Orang mengambil kesempatan di atas orang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, kita kata, hari ini, bila sakit semua kena bayar. Berniaga dengan sebab orang sakit. Masuk hospital, cas masuk tu. Masuk daftar tu dah berapa ratus ya. Duduk di hospital malam, dia kira berapa. Semalam ni berapa. Tu berniaga dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira ubat lagi kena bayar. Tu tak kira khidmat doktor lagi kena bayar. Keluar hospital 16,000 kena bayar. Sebab itu siapa-siapa sihat, nikmat yang paling besar ialah nikmat sihat.
Allahu akbar. Bangkit pagi boleh sembahyang subuh berjamaah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh sembahyang diri. Boleh sembahyang duduk, kita sembahyang berdiri. Mana? Orang tu telah mendapat nikmat besar. Bangkit tidur boleh buat ibadat tu sihat. Sihat ni merupakan yang paling besar sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tak tahulah kalau sehari dua lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada ubat penawar bagi penyakit Covid ni, saya tak tahu berapa harga dia. Vaksin berapa harga dia tak tahu. Jenuh kalau nak bayar. Sebenarnya bila penyakit ni orang yang buat mesti dia buat ubat. Ubat dah ada. Cuma itulah dikatakan dia menega. Dia bagi teruk dulu dunia ni teruk, lepas tu nanti dia bagi dia ubat. Ubat ni apa sekian harga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu sihat ialah mahkota yang duduk di atas kepala orang yang sihat. Cuma mahkota tu tak nampak. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marda. Kata ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesihatan ialah mahkota ala ru'usil as-sihha yang duduk di atas kepala orang-orang yang sihat. Sihat ialah mahkota yang duduk di atas kepala orang-orang yang sihat. La yaraha illal marda. Tidak melihat mahkota yang duduk di atas kepala orang sihat itu melainkan orang sakit. Orang sakit je nampak. Contoh sakit gigi. Allah, sakit gigi ni macam nak cabut gigi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita rasa, ya Allah, hampa seronok noh, hampa tak sakit gigi, aku sakit gigi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang sakit kepala. Allah, nak berdiri tumbang. Tidur. Waktu tu berhari-hari sakit kepala, pening kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang sihat, ya Allah, seronoklah, hampa tak macam aku. Yang melihat mahkota tu ialah orang yang sakit. Makin tidur, sihat. Alhamdulillah, syukur. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Hari tu ada apa nak makan. Duit ada. Ada sana. Muhammad maknanya nak sarapan pagi ada duit, nak makan tengah hari ada duit, nak makan malam ada duit. Dia panggil quti yaumihi. Nak beli apa tak penting, nak makan tu penting. Dia panggil qut, makanan. Kalau ada tiga-tiga perkara ni, faka'annama hizas lahu dunya, seolah-olah telah dikurniakan keseluruhan dunia kepada kita. Subhanallah. Jadi subhanallah, ni hakikat nikmat dunia. Maknanya kalau duit banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sihat, tak seronok. Dalam bank tu berjuta-juta, tapi sakit, terlantar, tak ada agama dah duduk dunia ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duit banyak tapi takut. Takut orang masuk rumah, takut orang rompak, takut harga dunia tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Maknanya kalau siapa ada tiga perkara ni, kena sujud syukur. Ambillah masa dalam sehari semalam, sujud syukur sebab Tuhan bagi nikmat terbesar di dunia ni. Baik. Qala man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizas lahu dunya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.